لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Okay, sound okay? Oh, kali ni alert. Okay guys. So, hari ni kita kena aku tadi. Okay, alright. So, hari ni hari Isnin. Kita Allah, aku lupa lah dah bawa benda tu. Patut pakai lah. Aduh, sayang. Okay, alright. So, hari ni kita nak cerita pasal aku baru pulang daripada Sarawak. Tak nak lah cakap pasal Sarawak kan takut buruk pula. Okay, kita baru balik daripada Sarawak ni. And saya adalah orang kata interview. Bukan interview sangat lah, I mean like berborak dengan a few orang kat sana tentang cerita-cerita seram ni kan. Saya dapat a few dan saya nak kongsi dengan korang a few juga. Alright, so jangan lupa tekan like, subscribe juga, hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Macam mana nak cakap, jom kita mula dalam bahasa Sarawak. Kita mula. Okay, alright. Kita nak mulakan dengan kisah yang pertama. Kisah yang pertama ni dia hantar oleh seorang, bukan dihantar lah, diceritakan, macam mana nak cakap, pakcik ni dia dengan kawan dia, macam itulah. Nama pakcik ni Pakcik, alamak, nak pakai nama betul ke tak? Sebab nama pakcik ni pun saya dah lupa sebenarnya. Tapi nama dia macam Herman kot, Herman ke Herman, macam itulah. Nama dia Pakcik Herman. Okay, Pakcik Herman ni kata dia duduk dekat sini, I mean like dekat satu tempat yang berada dekat Sarawak ni, yang dekat area Bintulu ni. Dia kata dulu dia pernah bekerja di sebuah syarikat yang meneroka penempatan semula golongan-golongan orang Sarawak lah. Kau tahu lah, orang Sarawak ni banyak gila suku-suku dia. Dia lebih kurang macam Negeri Sembilan tu, tak silap saya. Banyak suku-suku yang berbeza-beza lah. And diorang ni ada, orang kata apa? Ada kalau kata tempat tu tak sesuai, diorang kena ada penempatan semula lah. So pakcik ni dia memang kerja dengan satu company yang mencari kawasan yang sesuai untuk penempatan semula diorang ni. Okay. One day, dia kata dia bersama dengan seorang lagi kawan. Nama kawan dia ni Alvin. And diorang berdua ni sampai ke sebuah tempat di mana tempat ni dia macam bukan hutan, tapi dia agak pendalaman sedikit. Okay, difahamkan dekat situ ada tapak rumah panjang lama yang ditinggalkan lebih kurang 5 ke 6 tahun disebabkan kurang struktur dan kerajaan punya isu lah waktu tu, dia kata. Dan dia pun tak cerita panjang. Sampai je kat kawasan tu, dia kata memang keadaan kat rumah tu memang nampak macam perlu dibaiki lah. Semak-semak pun dah tinggi, ada yang dah sampai tinggi dia punya dada, dia kata. Dan dia kata waktu tu kita orang ni tak adalah fikir apa-apa, cuma kita orang datang situ untuk riki-riki sahaja. Okey, sampai kat sana saya dengan kawan saya Alvin ni berjalan keliling rumah tersebut. Rumah tu panjang gila, dia kata. Memang panjang. Kau tahu lah, rumah panjang ni memang panjang. Dia orang pusing, dia orang tua rumah tu. Apa tu siap? Sakit jantung aku. Macam nak gobor kopis ni kan, macam kena langgar. Belum habis cerita lagi ni. Macam mana ni? Stres lah. Itu pintu terbuka, ini macam kena langgar. Aduh, sakit kepala. Okay, alright, so kita mula balik. Okay guys, so sampai je dia dekat kawasan rumah panjang tu tadi. Aku cakap kan Ricky dia pusing satu kawasan tu. Sampai dekat satu kawasan yang berada dekat sudut rumah panjang tu. Biasalah kita manusia, kita akan dapat rasa yang
Kalau tempat tu tak best kan, kita macam meremang dan sebagainya kan. So kita macam, wish, apa benda ni kan, rasa tak sedap ni. So saya pun bagi tahu kawan saya si Alvin tu yang saya dalam keadaan yang tak selesa dan menyuruh dia untuk pulang segera. Padahal cap, waktu tu baru pukul 3.30 petang. Jom lah balik, aku tak selesa lah dalam masa Sarawak lah kan. Kita kerja tak habis lagi, nak balik apa? Alah, besok lah kita sambung. Aku tak boleh lah kat sini. Kenapa tu? Ya, aku rasa meremang lah. Aku rasa tempat ni keras lah. Ilah, apa nak takut? Kita habiskan kerja kita dulu. Dah habis kita balik lah. Tak payahlah. Besok lah. Dia kata macam tu. So, Pak Herman ni dengan Alvin ni pun decide balik pada hari tersebut. Okey, sebab kerja diorang tak habis, diorang datang semula pada hari yang kedua. Dia kata, okey, sampai hari kedua, sama juga, kami kena riki seluruh kawasan yang berada dekat sana. Tapi orang kata pergerakan kami ni agak mencabarlah disebabkan macam saya kata tadi, lalang dah mula tinggi dan sebagainya. Dan kami menjumpai satu tangga untuk naik ke kawasan rumah panjang tersebut. Okey, so kami berdua pun naik ke atas rumah panjang tu. Kita orang jalan. Ada papan yang dah patah, ada kawasan-kawasan jalan yang tak boleh nak jalan, tapi kami manage jalan sampai ke hujung. Okey. Sampai je kami dekat blok satu lagi. Kalau korang nak tahulah, rumah panjang ni dia banyak blok. Ada blok A, blok B, blok C, blok D, macam itulah. Sampai je kami dekat blok C pada waktu tu cap. Saya sekali lagi dapat feeling yang sama. Dia macam, ush, tiba-tiba menggembang tau. Lepas tu rasa tak sedap hati lah. Saya bagi tahu kawan saya Alvin, aku rasa lagi macam semalam lah. Tu Alvin tu tiba-tiba macam marah saya. Dia kata, Man, jangan Man. Kita dah tunggak satu hari dah kerja ni. Takkan kita nak balik lagi? Tak apa. Jom. Kita habiskan. Okay. Dah. Kau relax je. Aku kat depan, kau kat belakang. Alright. So, Alvin ni pun berjalan meninggalkan Pakcik Herman ni. Okay, Pakcik Herman pun berjalan lah mengikuti Alvin tu. Dan dia kata, waktu saya tengah melangkah beberapa langkah ke hadapan, tiba-tiba cap, pintu rumah panjang tu terbuka satu demi satu. Ada 4 biji rumah terbuka satu. Waktu tu kami berhenti and pandang sama sendiri. Betul, Alvin cakap, angin. Aku geleng kepala sebab aku tahu benda tu bukan angin waktu tu. Kami pun terus melangkah ke hadapan dan berjalan. Tapi waktu tu cap, sampai kami ke blok D, saya tak tahulah kenapa tiba-tiba saya ni nak menoleh ke arah belakang. Saya pun menoleh ke arah belakang untuk melihat pintu yang terbuka tadi. Dan waktu saya menoleh ke belakang cap, saya ternampak dekat setiap pintu tu ada kepala yang menjenguk memandang ke arah kami. Kau boleh bayangkan situasi tu macam mana. Dan saya boleh nampak yang diorang ni berpakaian seperti berpakaian tradisional, bukan tradisional, pahlawan-pahlawan Sulu diorang waktu tu. Waktu tu cap, saya menjerit, saya tarik Alvin tu keluar daripada kawasan tu. And waktu tu Alvin macam pelik tau kenapa saya macam tu lah. Dan saya kata, jangan pandang belakang. Kami pun berlari cap daripada blok D pergi ke arah blok F, sebab itu je blok yang ada. Kami berlari sampailah ke blok F. Kami berdua ni mencungap cap. Sebab memang panjang, rumah panjang ni, mencungap. Lepas tu Alvin tanya, kenapa kau ni? Aku nampak benda yang bukan-bukan lui. Serius lah, kau nampak apa? Dan masa Alvin bercakap kau nampak apa tu kepada saya cap, pintu yang berada dekat belakang Alvin tu terbuka dengan sendirinya. Waktu tu tak cakap apa, dah pintu terbuka. Kali ni Alvin nampak pintu tu terbuka. Kami pun melompat daripada blok F tu turun ke bawah cap. Tinggi rumah panjang tu. Kita orang lompat sampai ke bawah. And waktu lompat tu kaki saya pula orang kata tersalah landing. Terseliur, terhencut saya berlari masuk ke dalam truk kami yang ada dekat blok B. Jauh tak jauh. And waktu tu biasalah, dah takut ni semua benda boleh jadi kan. Tapi itulah pengalaman yang paling seram yang saya rasa saya pernah lalui sepanjang saya berkhidmat dekat
dalam jabatan tersebut. Tapi tak adalah benda tu mengikut ke apa. Tapi saya injured lah, lebih kurang seminggu lebih. Saya berehat dan recover semula. Benda ni sampai hari ni juga saya cerita bersama dengan yang lain. Mereka memang meremang dan sampai kesudahlah tempat itu memang tak dijadikan penempatan semula untuk penduduk baru yang berada dekat sana. So itulah dia guys, kisah daripada Pak Herman kepada kita. Gila. Takut. Jenguk-jenguk ni janganlah. Alright guys, yang kedua ni kisah daripada seorang ibu. Okay, nanti dia cerita kat aku, waktu dia cerita kat aku tu, orang kata seluruh kawasan yang berada dekat situ seolah-olah berdiam diri, membisu. Gila kau. Okay, kita cerita pasal Aunty Nancy. Alright, Aunty Nancy ni kata dia pernah terkena, orang kata bukan terkena lah, dia pernah dikacau, diganggu oleh makhluk-makhluk sebegini. Tapi dia kata dia tak tahulah is it benda ni halusinasi ke apa. Tapi korang nilai sendiri. Okay, dia ni merupakan seorang ibu yang ada 4 orang anak. Semasa kelahiran bayi dia, anak dia yang keempat ni, dia kata condition badan dia tak berapa best. Sebab dia ni sering lemah, sering sering sakit lah. Mungkin lah orang kata efek lepas beranak dan sebagainya lah kan. Tapi lama kelamaan saya dah makin okey lah, membaik pulih lah. Sebab saya pun dah pergi berubat dah apa semua kan. And saya okey. Anak saya ni membesar dengan baiknya, dengan sihatnya. Right, benda ni terjadi ketika anak saya ni dah mula pandai merangkak cap. Satu malam tu saya macam orang kata apa, tak sihat, tak sedap badan. Dan saya pun tidur lebih awal daripada biasa pada waktu tu. Suami saya ni memang kerja outstation. Dia jarang pulang ke rumah sangat. Cuma dia akan orang kata balik rumah tu kadang-kadang 3 hari sekali, seminggu sekali, ada macam tu. Laki dia ni lah. Alright, so saya dengan 4 orang anak ni tinggal bersama. And anak saya yang 2 orang sulung ni dah bujang lah, sudah pun menjangkau usia belasan tahun pada waktu itu. Dan jadikan cerita, malam tersebut saya dah terlelap sebab saya dah makan ubat apa semua, saya sakit kepala. Bayi saya ni memang saya baringkan dekat sebelah saya. Biasalah budak-budak yang tengah pandai mengangkat ni kan tengah lasak. So kita ni tak berani lah nak letak dia dalam tempat apa tu orang kata, baby apa tu, baby stroller, bukan stroller, baby walker baby punya buayan ke whatsoever lah, yang jauh daripada dia lah. So dia tak berani. So dia kata paling selamat adalah letak sebelah dia. Nak jadikan cerita, ada satu pagi ni saya terjaga, which is pagi yang sama yang dia tertidur malam tu. Dia bangun pukul 2 pagi lebih. Dia kata waktu tu dia rasa macam nak pergi buang air. Alright, so dia pun pergi kat tandas. Biasa rumah dia kata rumah dia daripada atas ni memang kena pergi bawah lah, sebab toilet dekat bawah. So dia kata dia keluar daripada bilik dia menuju ke bawah, and then dia terus pergi ke toilet. Semasa dalam toilet tu, dia kata dia terdengar pintu rumah dia ni macam dibuka. Sebab rumah dia rumah papan. So kau tahulah rumah papan ni efek bunyi dia memang dahsyat. Maksudnya kalau kau dalam toilet pun kau tahu pintu rumah kau ni terbuka. Satu lagi dia ni ibu. So ibu ni memang tahu. Dia punya insting ni memang padu. So dia kata dia terdengar pintu rumah dia terbuka. So dia macam aki aku dah balik ke kan? Tak bagi tahu apa-apa pun. So dia kata selesai je dekat dalam toilet tu, dia pun keluar. Dan waktu dia keluar tu, dia kata pintu rumah dia tu dah kelihatan terbuka sedikit. So dia pun dia pun sahkan, suami aku dah balik. Tapi dia agak pelik, sebab biasanya kalau suami dia balik, suami dia akan duduk dekat sofa yang berada dekat ruang tamu tu. Tapi dia kata masa dia keluar tu, dia tengok tak ada apa-apa, sofa tu tak ada orang dan sebagainya. So dia jadi agak muskil. Takkanlah suami aku ni terus naik masuk bilik, kan ada baby. Biasanya dia akan duduk, dia akan mandi, baru dia naik bilik. Dia kata macam tu. Tapi kali ni tak ada. So dia agak risau, sebab mungkin bukan suami dia, mungkin pencuri ke apa kan. Waktu dia tengah fikir-fikir, dia tengah meneka-neka tu, dia pergi mengambil segelas air yang berada kat dapur. So dia pun tuang air, dia pun minum. Masa tengah minum tu agak tiba-tiba terdengar bunyi orang menangis.
And bila akak amati betul-betul Syab, bunyi tangisan itu datang daripada seorang bayi. Anak aku. Oh, waktu tu jantung ni bergetar gila. Dah lah saya tak sure yang tu suami saya balik ke. Kot-kot lah orang jahat ke apa. Saya pun macam, anak saya tu kan. So saya pun letak cawan tu and berlari Cap. Berlari menuju ke tangga and saya naik dengan sepantas yang boleh lah. And bila saya tengah naik tu Cap, saya dengar bunyi tangisan tu makin lama makin menghilang. Faham tak? Dia naik tangga makin lama makin dah tak ada dah bunyi orang nangis. Saya pun assume anak saya dah okey ke. Tapi mak lah kan, takkan dia nak biarkan. Dia pun naik. Sebelum saya sempat habiskan anak tangga yang ada dekat rumah saya tu, saya terlihat pintu bilik saya dah terbuka Syab. Sedikit terbuka. Waktu tu memang orang kata berderau darah. Tak cakap banyak. Dalam keadaan gelap tu, saya pun tolak pintu bilik saya dan mata saya terus mencari bayi saya yang berada atas katil. Tapi Cap, waktu tu bayi akak dah tak ada atas katil. Anak akak dah tak ada atas katil. Mau tak gelabah. Tapi belum Cap. Akak tengok dia tak ada atas katil. Tapi bila akak pandang ke arah lantai Cap, akak nampak dia dekat lantai. Tengah dalam keadaan merangkak. Budak tengah merangkak. Akak macam, ya Allah, anak aku ni macam mana boleh sampai bawah ni kan. Dia macam dah lega sikit lah. So akak pun berjalan menuju ke anak akak untuk angkat anak akak. Tapi Cap, bila akak start nak bergerak ke arah anak akak tu, tiba-tiba Cap, anak akak tu akak nampak daripada posisi merangkak, dia naikkan badan dia naik lagi and then dia berdiri Cap. Sebab setahu akak, anak akak memang pandai merangkak je. Dia dah boleh berdiri pula. Tergamam lah kan kita ibu. Waktu akak tengah tergamam tu, tak sempat nak cakap apa-apa. Yang tengah berdiri tadi tu, anak akak tu berjalan menuju ke akak Cap. Berjalan yang macam tu. Apa lagi? Akak tutup lah pintu tu. Waktu tu memang subhanallah, auzubillah, semua keluar lah. Memang terperanjat Cap. Naik darah tinggi akak Cap. And akak turun ke bawah and then akak buka semua lampu yang ada dekat dalam rumah tu. Waktu tu memang berderau. Memang berderau gila. And akak dengar bunyi orang ketuk pintu dekat atas tu. Maknanya pintu bilik akak tu macam daripada dalam tu diketuk. Tapi dalam hati ni memang risau lah baby kat dalam tu kan. And akak tak tahu nak buat apa waktu tu. Akak nak call suami, bukan suami boleh balik terus. Akak apa lagi, akak orang kata apa, waktu tu dengan sedikit keberanian ada, akak pun ambil surah Yasin yang berada dekat tepi tu. Akak pun naik perlahan-lahan Cap. Depan pintu tu Cap, akak buka pintu, buka surah Yasin tu, akak baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Akak baca je Cap mana yang akak tahu tu. And masa akak tengah baca tu, akak dengar bunyi baby menangis kat dalam bilik tu. Waktu tu akak tak fikir banyak, akak buka pintu tu Cap. Akak nampak bayi akak tu, anak akak tu ada dekat atas katil tengah menangis-nangis. Orang kata kuat gila lah. Menangis yang bukan normal bayi punya menangis tak. So akak pun pergi berlari, dapatkan anak akak buka lampu bilik apa semua. And kita selawat lah. Menangis dia Cap. Satu hari tu jugalah menangis. Sampai ke pagi besok tu. And kita orang bawa lah ke rumah pakcik. Pakcik ni tahu sikit pasal baca-baca ni semua. And alhamdulillah lah. Dia pulih juga tapi take time. Tapi itulah pengalaman yang akak lalui Cap. Itulah dia yang akak nak cerita kat awak. Kau pergi check balik adik-adik kau orang. Betul ke dia pandai merangkak je? Alright guys, so untuk cerita yang ketiga ni, kalau kita masuk tempat orang, kita kena ada adab. Kita kena hormati tempat orang. Okay, inilah yang terjadi kepada Syamin. Nama dia Syamin. Dia kata di mana dia secara tak sengaja telah pun mencabuli tempat tersebut. Orang kata apa? Biasalah, kadang kita budak-budak kita tak perasan. Okey, dia ni kata dia ni pergi ke kawasan tersebut untuk orang kata a trip to do lah, dekat sebuah kawasan yang berada dekat Sarawak ni. And dia ingat lagi benda ni terkena kepada dia lebih kurang 4 tahun lepas macam tu lah. And they still in recovery mode, dia kata. Okey, kejadian ini berlaku ketika saya sampai dekat sebuah rumah ni. Kami diami sebuah homestay yang berada di kawasan tersebut lah. Okey,
Tak ada apa-apa pun yang di warning daripada awal tu. Dia kata tak ada, tak boleh makan ayam ke, tak boleh bawa daging ke. Tak ada, benda tu tak ada. Dia kata benda macam biasa, macam kita masuk homestay biasa. Okey, jap. Saya ni ada satu habit. Saya ni suka mengunyah chewing gum. And biasalah lepas makan chewing gum ni kita terus macam tu lebih kurang lah. Alright. Jadinya kejadian ini di satu kawasan yang berada dekat rumah tersebut. Rumah ni belakang dia ada satu macam tempat semayang tau. Tempat semayang tak tahulah agama apa, dia tak bagi tahu dengan acap. Tapi dia kata ada satu tempat semayang yang berada dekat belakang rumah tu. Tak adalah dekat, tapi ada satu kawasan macam, kalau korang tengok cerita apa tu yang Bandar Ruhi tu, KKN yang ada tempat, orang kata dekat dalam hutan tu ada tempat orang semayang. Macam tu lah lebih kurang dia kata kawasan tu ada. And kami bertiga waktu tu pergi ke kawasan tersebut untuk tengok, orang kata apa, kecantikan ukiran tempat itu. Dia macam amazed lah dengan benda Allah tu. Okey, tengah-tengah tengok ni cap, saya waktu tu saya tengah, tak silap saya tengah ambil gambar. And one of my friend tegur saya, dia kata, kawasan ini kita tak tahu kawasan apa. So better tak payahlah ambil gambar ni, bahaya. Dia kata macam tu. Tak apalah, kita ambil, bukan kita nak buat apa-apa, kita just amazed je dengan apa yang dia buat. Janganlah, tak payahlah. Yelah, tak apalah. Okey lah, aku tak ambil gambar lah. So saya pun tutup kamera saya, and then kami pun melangkah daripada kawasan itu pergi. Okey. And waktu saya tengah berjalan keluar daripada tempat tu cap, saya punya chewing gum ni dah tawar. Saya pun elok je. Ludah keluar. Okey. Lepas tu sampai ke rumah, tak ada apa-apa yang jadi. Makan malam pun bermula. Okey. Masa makan malam tu cap, kami ni bercerita tentang tempat tadi tu. Okey. And bila kami cerita tentang tempat tadi, kita orang ada a few girls yang ada dekat dalam rumah tu. Dia kata itu adalah kawasan tempat orang kata apa, suku-suku kat situ bersemayang setiap hari Ahad dekat situ. So saya katalah, hari Ahad bukan off day ke? Asal pula nak pergi semayang semua kan. Lepas tu kita orang pun semua gelak. Gelak macam, faham tak? Gelak bergurau lah. And waktu kami tengah gelak tu cap, tiba-tiba out of nowhere saya terdengar bunyi kilat cap. Bunyi macam tu. And waktu tu kami semua macam terdiam lah, sebab bunyi kilat tu macam tiba-tiba. Dia tak ada angin, tak diribut, kawasan senang mudah je kan. Orang kata tak ada angin ke apa kuat-kuat, tiba-tiba bunyi macam tu. Lepas tu kita orang terdiam lah semua. Lepas tu satu daripada kawan saya ni cakap, itulah, lain kali mulut tu jaga-jaga, jangan cabul sangat. Saya macam, alamak, salah cakap lah ni kan. So malam tu settle je makan malam, kita orang pun nak tidur. Saya pun masuk ke dalam bilik and then baring cap. And waktu saya baring tu, saya cuba nak tidur. Lepas saya pejamkan mata cap, saya tak tahu kenapa, dalam kepala otak saya ni tiba-tiba ada satu bayangan makhluk berwarna hitam. Rambut dia panjang, dia lebih kurang macam orang hutan sikit, tapi muka dia hodoh gila. Setiap kali saya macam nak tidur lah kan, kita macam try layan mata apa semua. Saya tutup mata, saya nampak benda tu. Sampai saya kata, ni tak boleh tidur ni kan. Ni dah lain ni rasa dia. So saya pun bangun and then pergi ke dalam toilet. Saya try basuh muka, basahkan badan apa semua. And then saya baring sekali lagi dekat saya punya katil tu. And sekali lagi cap, benda yang sama. Saya tutup, saya nampak. Sampailah saya rasa rimas. Saya pun bangun daripada tempat tu and then saya keluar bilik saya untuk pergi ke arah ruang tamu. Saya pun buka sikit saya punya sliding door tu. So saya pun smoking sorang-sorang kat luar sebab saya nak tidur. Saya rasa menyigap, tak boleh nak tidur lah kan. Saya dah ngantuk ni tapi tak boleh nak tidur sebab benda tu ada. Okey cap, saya pun isap okok sambil pandang kawasan-kawasan yang ada dekat area situ. And tiba-tiba mata saya terpandang ke arah sliding door yang berada dekat depan saya. Saya pun toleh kat area sliding door tu. Waktu tu cap, saya nampak kat sliding door tu ada muka yang tengah pandang saya. Ini serius. Maksudnya sliding door tu kat depan ni, dekat belakang sliding door tu ada muka yang tengah pandang saya. And muka tu cap sebiji apa yang ada dalam mimpi saya. Waktu tu apa benda lagi? Mengembang cerita ni. Legit. Cerita ni legit mat. Nampak? Naik.
Kan? Waktu tu saya macam ush. Waktu tu saya macam, saya nampak tapi saya tak adalah panik. Saya macam ush, apa sial. So saya habiskan puntung kokok tu, saya pun buang. Puntung kokok tu saya lari masuk ke dalam bilik cap. Saya pun baring. Mata memang tak boleh lelap cap. Mata tak boleh lelap sebab saya masih lagi terbayang benda Allah tu. Saya try nak tidur, tak boleh. And waktu tu tiba-tiba cap, kaki saya ni terasa gatal. Kaki saya terasa gatal. Saya pun gaul lah kaki saya. Tapak kaki pula gatal. Saya gaul dah tapak kaki saya. And bila saya gaul tu cap, saya rasa tapak kaki saya makin lama makin sakit. Dia macam melecet. Padahal gaul biasa je, gaul macam ni je. Tapi dia rasa macam gaul tu, faham tak? Lepas gaul tu sakit, dia pun pegang lah dekat belah kaki dia. And dia try gaul. And waktu tu cap, saya terasa macam kaki saya ni, jari saya ni terbenam dekat dalam kaki saya. Waktu tu apa lagi? Saya pun buka lampu bilik saya, and then saya tengok tapak kaki saya. Bila saya tengok kat tapak kaki saya cap, dia dah ada luka-luka yang ada dekat kaki tu. Dia macam, faham tak? Macam kau garu, setiap kali yang kau garu tu semua luka. And bila saya pegang tapak kaki saya tu, tapak kaki saya tu lembik macam chewing gum cap. Yes. Tapak kaki kita kan keras macam ni, tapi dia kata dia boleh tekan macam kau makan chewing gum, kau tekan chewing gum tu macam mana? And bila chewing gum tu kau buat macam ni, kan dia rapuh. Waktu tu saya menjerit. Saya tak tahulah saya nak cakap apa. Saya menjerit sekuat-kuatnya. Kaki tu memang sakit. And kawan-kawan saya pun panik lah, bangun and pergi kat saya. And waktu tu saya tunjuk kaki saya, and diorang kata bila diorang masuk bilik saya tu, dia bau busuk. Kata bau busuk sangat-sangat. Dan kaki saya memang sakit gila cap waktu tu. And kita orang keluar daripada kawasan tu, kita orang jumpa Pak Ustaz yang berada dekat area tempat tu. And kami mendapatkan bantuan dia apa semua. And Ustaz ni bawa saya kat tempat yang lagi satu, perubatan tradisional. Dia kata benda tu, abang tu kata kat saya, yang benda tu marah. Ada benda yang salah saya buat. 2-3 tahun cap saya try untuk recover kaki saya ni. Pergi kat doktor. Doktor kata ini penyakit kulit. Dan doktor kata option yang terbaik adalah potong kaki tu. And yes cap, sekarang saya merupakan pemegang kad OKU dan saya berkaki satu. Itu je lah last email dia. Kaki belah kiri dia kata. Wish, bapak tragis kan. Tak boleh buat apa. Tu dia kata sampai sekarang pun dia tengah recovery. So kita doakan yang terbaik untuk dia juga. Alright guys. So macam mana pun, macam aku cakap, macam brother ni cakap juga, pergi mana-mana tempat orang, please hormat. Okay. So Acap rasa sampai sini saja cerita untuk hari ini. Maaf saya walaupun cerita pasal edisi Sarawak, saya tak bercakap bahasa Sarawak sebab saya tak reti, untuk mengelakkan kecaman. Alright. So kita jumpa di video akan datang guys. I hope you enjoy. I see you when I see you guys. Assalamualaikum. Bye.